Baik, kembali dalam cerita di Sobat Berita. Hari ini adalah hari penentuan buat skuad kebangsaan untuk layak ke Piala Asia secara khususnya. Dan kalau diikutkan untuk rekod setelah hampir 42 tahun, ini adalah peluang keemasan untuk Harimau Malaya untuk menempatkan diri dalam pasukan 24 pasukan terbaik Asia. Dan Malaysia kalau diikutkan tidak boleh lagi untuk tercicir mata ketika akan berdepan bertentang dengan Bangladesh pada perlawanan terakhir kumpulan E saingan kelayakan Piala Asia 2023 malam ini. Untuk waktu ini kembali saya nak terus bersama dengan Ridauddin Daud kerana saya difahamkan Ridauddin sudah pun berada di kawasan di luar Stadium Bukit Jalil untuk bawakan suasana dan juga situasi semasa. Soalan yang mungkin orang nak tahu-tahu kalau diikutkan dengan visual pada ketika ini sudah tentu cuacanya agak baik ya Ridauddin pada waktu ini. Ya baik, terima kasih Fauzi. Ya Fauzi, cuaca memang agak baik pada waktu ini, agak panas juga. Tadi saya dah lap peluh di dahi banyak kali, nampaknya masih lagi berpeluh. Namun sebelum saya ceritakan apakah yang berlaku atau situasi semasa di Stadium Nasional Bukit Jalil ini, ingin saya bacakan satu kenyataan terkini yang diterima daripada Kementerian Belia dan Sukan, iaitu melalui menterinya sendiri, Datuk Seri Ahmad Fazal bin Dato' Azumu. Beliau mengatakan bahawa intipati yang penting mungkin saya boleh katakan adalah bahawa KBS ingin memaklumkan bahawa Stadium Nasional Bukit Jalil akan ditutup mulai Rabu 15 Jun 2022 bagi kerja baik pulih dimulakan. Jadi kalau mengikutkan situasi ataupun kenyataan media yang diberikan, isu kualiti padang serta fasilitinya adalah isu legasi yang harus ditangani secara pantas dan tuntas. Ini kenyataan media daripada Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu. Perancangan awal KBS adalah menutup Stadium Nasional pada penghujung Mac 2023 untuk memulakan kerja-kerja baik pulih. Namun keadaan semasa memerlukan tindakan yang lebih segera. Keperluan baik pulih dan penambahbaikan adalah amat mendesak dan tidak boleh ditangguhkan. Jadi KBS memutuskan untuk menutup Stadium Nasional Bukit Jalil mulai Rabu 15 Jun 2022 bagi kerja baik pulih dimulakan. Itu bermaksud akan menutup mulai esok selepas perlawanan malam ini antara Malaysia dan juga Bangladesh selesai. Jadi saya ingin kongsikan cerita di Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Pada waktu ini sudah pun melepasi jam 5.20, nampaknya sudah pun semakin meriah. Saya sempat menjenguk ke page rasmi Persatuan Bola Sepak Malaysia pada kira-kira 15 minit tadi. Saya fikir setakat ini sebenarnya sudah pun terjual lebih 40,000 tiket. Jadi kita bayangkan kalau dengan Bahrain, Malaysia mentang Bahrain ada 60,000, sekarang sudah pun mencapai 40,000. Saya fikir mungkin malam ini mungkin lebih 45,000 ataupun mungkin kita boleh mencapai sehingga ke 50,000 kerana penjualan tiket masih lagi dibuka. Dan situasi di sini nampaknya sudah semakin meriah. Jam berlalu sudah 5 petang, nampaknya sudah semakin ramai. Anggota polis juga mungkin saya boleh tunjukkan, inilah antara orang kuat di belakang ini yang menjaga keselamatan semua petugas-petugas dan juga penyokong-penyokong. Inilah anggota polis yang sudah pun berada di sini sejak tengah hari tadi. Saya difahamkan inilah wajah-wajah mereka, wajah-wajah wira yang tidak didendang, yang selama ini memastikan keselamatan penyokong. Tak kira sahlah daripada Bahrain, Malaysia, Turkmenistan dan Bangladesh sentiasa selamat. Jadi inilah wajah-wajah mereka. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih tuan kerana menjaga keselamatan penyokong-penyokong di sini. Jadi kita pusing sedikit di kawasan sekitar ini di mana banyak sebenarnya pengunjung-pengunjung ataupun penyokong-penyokong yang sudah pun hadir. Ini antara penyokong-penyokong. Lambai sikit penyokong-penyokong Malaysia. Saya ingin bawakan ke anda ke satu tempat di belakang ini. Sebenarnya ini tempat perkumpulan penyokong-penyokong Bangladesh. Namun saya fikir mungkin setakat ini ada media lain yang sedang menermu ramah mereka. Saya akan cuba dapatkan mereka sebentar lagi. Sebelum itu mari kita pergi dulu. Saya bawa ke pusing-pusing. Anda tengok, mungkin kita boleh tunjuk kemeriahan di sini. Nampak, inilah penyokong-penyokong Bangladesh yang hadir daripada... saya ada jumpa satu lagi grup. Saya akan bawa. Saya akan tanya. Hai, Assalamualaikum. Jom, kita pergi tepi sikit. Di sini bising sikit. Ini semua dari mana ni? Dari mana semua? Boleh cakap bahasa Melayu? Boleh cakap bahasa Melayu? Ada boleh cakap bahasa Melayu? Dari mana? Dari mana? Dari mana datang? Bukit Bintang. Bukit Bintang. So hari ini datang support Bangladesh? Ya. Okey. Rasanya hari ini malam ni siapa menang? Kita tak tahulah. Tengoklah ini macam mana dia main juga. Rasa boleh menang ke tak boleh menang? InsyaAllah boleh lah. Boleh. InsyaAllah. Okey lah, saya minta. Kalau Malaysia kita ada demi Malaysia. Kalau Bangladesh ada tak? Sokongan untuk Bangladesh macam mana? Ada tak? Ada. Okey, boleh buat ramai-ramai? Boleh. Okey. Saya kira 1 2 3 kita buat ramai-ramai ya. Okey, boleh. Okey. 1 2 3. Bangladesh! Bangladesh! Zindabad! Bangladesh! Okey, baik. Itulah dia tadi penyokong-penyokong kepada Bangladesh.
suruh bersemangat mereka datang pada hari ini dengan harapan mungkin mereka mengatakan bahawa mereka tidak tahu bagaimana tengok permainan akan datang nanti, tapi saya fikir mungkin mereka juga mengharapkan kemenangan. Namun sebenarnya kita lebih mengharapkan kemenangan kerana ini akan memastikan pasukan Malaysia dapat melangkah ke kelangkah Piala Asia 2023 di sini. Mari kita pusing sedikit, kita cari juga penyokong-penyokong Malaysia di sini. Ramai sebenarnya, tapi mereka tidak datang secara berkumpulan. Mari saya dapat jumpa sedikit. Assalamualaikum bang, jangan lagi bang. Sampai Belanggar. Dek boleh dek? Datang dari mana dek? Saya daripada Kuala Lumpur. So datang hari ni, macam mana rasa game malam ni? Okey, insya-Allah kemenangan milik kita. Berapa kosong? 4 bang, 4-0. 4-0, confident eh? InsyaAllah jika ada rezeki ya. Okey baik, dek datang dari mana dek? Sama kawan-kawan ke? Sepan Jaya. Macam mana malam ni? Oh, malam ni Malaysia menang lah. Confirm lah. Tengok statistik pun Malaysia lagi kuat lah. Okay, berapa agak-agak? 4-1 lah. 4-1 lah. Kita Kita bagi menang, gol satu lah. Sagu hati gol. Okey baik, itu dia keyakinan daripada penyokong Malaysia dan juga penyokong-penyokong Bangladesh. Sebenarnya apa yang boleh saya katakan, sebenarnya malam ini merupakan malam yang sangat penting kalau diikutkan kepada keputusan Filipina dan juga Palestin pada petang tadi. Nampaknya Palestin sudah pun membelasah pasukan Filipina dengan keputusan 4-0. Kalau diikutkan tangga ranking antara 5 net juara terbaik, Filipina sebelum ini berada satu tangga di atas kita, di mana Malaysia di tangga kelima, Filipina pula di tangga keempat dan Indonesia di tangga keenam. Jadi dengan kekalahan Filipina sebenarnya ia membuka ruang untuk Malaysia. Apabila menang sikit malam ini, tak kisahlah 1-0 pun, janji menang, kita akan melonjak ke tangga keempat dan menolak Filipina ke tangga kelima, dan mungkin Indonesia sebenarnya boleh mengisi tangga kelima kerana mereka akan berdepan dengan Nepal, satu pasukan yang bukanlah agak hebat dalam bola sepak, dan juga ranking juga mereka juga berada agak jauh dan kini berada di tangga terakhir kumpulan. Jadi saya fikir Indonesia mungkin akan menang pada esok hari kalau tak silap saya perlawanan ini. Jadi sebenarnya peluang untuk Malaysia masih lagi ada. Malam ini nak atau tidak, misinya adalah misi wajib menang. Kita tidak boleh seri, walaupun seri mungkin membolehkan kita layak, namun kita sebenarnya nak menang kerana apa yang penting sebenarnya bukan saja kita tahu bagaimana kekecewaan penyokong-penyokong Harimau Malaya apabila Malaysia tumpas kepada Bahrain tempoh hari dengan jaringan 2-1 walaupun mempamerkan corak permainan yang sangat memukau. Namun malam ini sudah pasti kita mengharapkan corak permainan memukau satu, dan kemudian kita mendapatkan banyak jaringan, paling-paling tidak pun 3 pada malam ini, dan kemudiannya memberikan kemenangan 3 mata maksimum kepada Malaysia. Itu yang paling penting sebenarnya, Fauzi. Seronok sebenarnya bila kita dapat bau lintang langsung di luar pekarangan Stadium Bukit Jalil untuk melihat sebenarnya muhibah sebenarnya bila ada perlawanan permainan seperti ini. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan. Saya ada lebih kurang dalam 1 minit akhir ini. Sebenarnya saya tak nak tanya, tapi kena tanya jugalah congak-congak dan juga ramalan daripada Ridauddin sendiri untuk perlawanan malam ini. Baik Fauzi, ramalan saya pertama Malaysia 3, Turkmenistan 1, tepat 100%. Ramalan saya yang kedua tepat juga kerana saya meramalkan 2-1 keputusannya, namun sayangnya ia terbalik, 2-1 memihak kepada Bahrain dan 1 kepada Malaysia. Malam ini saya harap ramalan saya tepat dan saya jangkakan dan saya meramalkan berdasarkan persembahan semasa, berdasarkan kita harapkan mungkin tidak hujan supaya keadaan padang agak baik untuk kita boleh bermain permainan kita yang sebenar seperti mana yang kita pamerkan kita berdepan Turkmenistan, dan saya harapkan Malaysia malam ini akan menang 3-0. Saya ramal Malaysia menang 3-0 dan harap sebenarnya kita sebenarnya menang lebih banyak sebenarnya supaya menggembirakan lebih 40,000 penyokong di Stadium Malaysia Bukit Jalil pada malam ini, Fauzi. Baik, terima kasih Ridauddin Daud yang membawakan siaran langsung juga perkembangan semasa. Kita melihat kepada malam ini penentuan untuk Malaysia, untuk kita melihat kepada kemarau 42 tahun supaya adalah nasib akan menjebelahi Harimau Malaya untuk menempatkan diri di kelompok 24 pasukan terbaik Asia. Perlu kita ingat Malaysia tidak boleh lagi tercuci mata untuk pada malam ini berdepan dengan Bangladesh kerana ini adalah pada perlawanan terakhir kumpulan E saingan kelayakan Piala Asia 2023. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebelah Berita. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.